Kegagalan pembangkang menolak Belanjawan 2021 sekaligus menjatuhkan Perikatan Nasional mengajar Pakatan Harapan agar mereka tidak membazir tenaga, mengejar bayang-bayang atau membuang masa dengan ahli parlimen oportunis. Dalam satu kenyataan bersama, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata, kelompok terbabit hanya memperalatkan Pakatan Harapan untuk kepentingan peribadi agar memperolehi tawaran yang lebih lumayan daripada kerajaan. Pakatan Harapan harus berdepan dengan realiti ini. Perlu ada suatu anjakan politik semula bagi tumpuan kepada menyatukan rakan-rakan kita di kalangan ahli parlimen pembangkang yang berdiri bersama kita pada hari Selasa. Pakatan Harapan seharusnya tidak membuang masa dengan ahli parlimen kerajaan oportunis dan hanya memperalatkan Pakatan Harapan demi kepentingan peribadi mereka sendiri agar memperoleh tawaran yang lebih lumayan daripada kerajaan Perikatan Nasional, kata mereka. Muhammad dan Lim juga berkata, masa dan sumber yang ada harus digunakan untuk mencari persamaan dalam kalangan rakan dan sekutu Pakatan Harapan untuk menggerakkan perjuangan bersama rakyat berdasarkan nilai demokrasi yang utuh, tadbir urus yang baik, anti rasuah, kemajuan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan kata lain, kata ahli parlimen terbabit, daripada 92 ahli parlimen Pakatan Harapan, gabungan itu harus memperluas lingkungan untuk menumpukan perhatian kepada 16 ahli parlimen lain yang bersama-sama mengundi menolak Belanjawan 2021 baru-baru ini untuk membentuk PH+. Undian Belanjawan pada Selasa mengajar kita untuk tidak membazir tenaga, mengejar bayang-bayang lebih daripada 111 MP dengan berdasarkan hanya 92 ahli parlimen Pakatan Harapan. Andai kata usaha meluas lingkungan itu berdasarkan 108 ahli parlimen PH+, betapa kuat laginya, kata kenyataan itu. Selasa lalu, Belanjawan 2021 diluluskan dengan majoriti tipis apabila ia hanya dibezakan dengan 3 undi di antara penyokong kerajaan dan pembangkang. Seramai 111 ahli parlimen menyokong, manakala 108 lagi menolaknya. Belanjawan itu diluluskan di tengah-tengah kemelut negara yang menjangkakan kerajaan Perikatan Nasional akan tumbang apabila Belanjawan 2021 ditolak. Sehari sebelum bacaan kali ketiga berlangsung di Dewan Rakyat, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razaleigh Hamzah tampil menawarkan diri untuk menterajui negara jika Perikatan Nasional tumbang. Tengku Razaleigh yang juga pengerusi Jemaah Penasihat UMNO turut mengulangi pendiriannya untuk menolak Belanjawan tersebut. Sebelum ini, Presiden PKR merangkap pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim mengumumkan mendapat sokongan yang kukuh dan meyakinkan untuk membentuk kerajaan baru. Kata Lim dan Muhammad, Selasa lalu adalah hari mengecewakan bagi pemimpin dan penyokong Pakatan Harapan yang berharap Belanjawan 2021 dapat digalakkan pada bacaan ketiga di Parlimen. Menurut mereka, rakyat mahu mandat yang mereka berikan kepada Pakatan Harapan pada PRU lalu dikembalikan selepas gabungan tersebut dijatuhkan pada akhir Februari lalu. Pakatan Harapan menyatakan sokongan kepada Anwar sebagai calon Perdana Menteri dan boleh mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen kerajaan dengan syarat mereka bukan terdiri daripada ahli parlimen kleptokrat, terutamanya Ahmad Zaid Hamidi dan Najib Razak. Undian pada 15 Disember jelas menunjukkan 108 ahli parlimen yang menentang Perikatan Nasional adalah jumlah yang sama kekal teguh bersama Pakatan Harapan pada Mac 2020. Tidak ada satupun ahli parlimen kerajaan mengundi untuk menolak Belanjawan bersama Pakatan Harapan, termasuk mereka yang kononnya menyokong Anwar. Jelas ahli parlimen kerajaan ini sangat pandai dengan permainan politik untuk mengaut kelebihan dan meraih keuntungan daripada kerajaan Perikatan Nasional, kata Muhammad dan Lim lagi. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.